Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi Isnin Minggu Baru. Hari ini fokus kepada adik-adik sayang-sayang yang buat master, terutamanya yang libatkan projek. Okey. Ramai yang gairah untuk buat berbagai-bagai kajian yang novelty, yang baru, yang tak pernah dibuat lagi sebelumnya. Okey, mengambil variable-variable yang belum berapa establish, dan kemudian apabila sampai masanya nak buat kajian, maka anda memerlukan alat untuk mengukur, dan akhirnya anda pun terkial-kial lah untuk mencari kuesioner. Okey. Kejap ya, nak masuk tools kejap. Okey ya. Nasihat saya, sebab kajian di peringkat projek ataupun mixed mode, separuh daripadanya adalah research, separuh daripadanya coursework, ataupun fully coursework dengan projek, mini projek, maka ketika itu keutamaan bukan kepada novelty sebagaimana yang didambakan untuk kajian di peringkat PhD ataupun full research by master ataupun PhD ya. Novelty itu perlu ditonjolkan. Tapi mereka yang buat coursework, mini project, ataupun mixed mode, selalunya keutamaan lebih kepada originality. Apa dia originality dulu ya? Kedua kajian perlu ya, master atau PhD perlukan originality. Tapi bila saya jelaskan originality kat sini, dia melibatkan kedua-dua lah, PhD dengan master. Dalam kita punya projek, terutamanya full research, master, PhD, ada satu bahagian namanya declaration of originality. Awak declare bahawa kajian itu awak buat sendiri, tidak pernah diterbitkan di mana-mana sekalipun, dan mana-mana rujukan yang awak ambil daripada previous studies, awak nyatakan secara jelas dalam citation. Itulah maksud originality. Maksudnya apa? Kajian itu original daripada awak. Awak yang buat sendiri. Tanpa beli ke, upah orang ke, atau orang yang buat analisis ke, orang yang tulis literature keseluruhan ke, apatah lagi kalau anda mengupah orang untuk menyiapkan the whole thesis. Originality bermakna anda mengaku bahawa kajian itu anda lakukan sendiri dan ianya tidak pernah diterbitkan di mana-mana, dan mana-mana rujukan yang awak gunakan dalam penyediaan manuskrip tersebut, awak nyatakan sumbernya dengan jelas. Itu maksud original. Dan selalunya original ni tertakluk kepada kajian PhD dan juga master by research. Kalau kajian di peringkat master, mini project, ataupun fully coursework, selalunya tidak perlulah ada declaration of originality, tetapi masih lagi anda bertanggungjawab memastikan bahawa kajian tersebut anda yang lakukan. Tetapi emphasize itu tidaklah sebegitu, kerana anda ada lagi banyak, maybe 70% daripada kerja anda itu adalah daripada coursework. Tetapi untuk full research, part and partial daripada degree itu datang daripada research anda, so you need to declare it explicitly. Jadi kalau originality itu tidak ditekankan di peringkat mini project secara eksplisit bertulis, maka novelty juga tidak diberikan emphasize sebagaimana
emphasize diberikan kepada kajian master dan PhD full research. Okey ya. Jadi apa yang saya cuba sampai kat sini, kajian di peringkat master PhD yang full research, penekanan kepada originality dan juga novelty menjadi sangat ketara. Malah originality kena declare awal-awal lagi, tetapi novelty tak boleh declare lah. Novelty declare dalam tesis ya, bukan di awal manuskrip. Maka sesiapa yang buat kajian projek sahaja, kerana anda telah pun mendapat banyak kredit daripada coursework yang juga suatu challenge bagi mereka yang buat master. Okey, maka novelty itu tidak sangat perlu ditonjolkan. Bermakna anda boleh membuat duplikasi kajian lepas dengan membuat beberapa perubahan, okey, dengan rasional yang anda fikirkan sesuai. Anda boleh ubah konteks, anda boleh ubah sampel, anda boleh ubah method, anda boleh ubah construct dalam questionnaire, anda boleh ubah buat adapt and adopt. Okey, adapt and adopt. Jadi adapt and adopt questionnaire itu bermaksud sesiapa yang buat master by coursework dengan mini project, okey, jangan terlalu gairah untuk membuat sesuatu yang terlalu baru muncul sehingga questionnaire-nya pun tak ada. Maksud saya, anda kena dapatkan dulu setiap tajuk yang anda nak buat itu ada soal selidiknya. Bukan satu ya, kadang-kadang berbagai-bagai bentuk soal selidik. Ada soal selidik daripada UK, soal selidik daripada Malaysia pun ada yang telah di-adapted and adopted, soal selidik daripada maybe US, daripada Turki, macam-macam ya. Soal selidik, tapi pastikan dapat soal selidik ini dahulu, melakukan adapt and adopt. Jangan sampai anda dapat tajuk yang anda anggap bombastik, okey, anda diberikan masa yang taklah begitu panjang, kredit yang taklah begitu banyak bagi anda punya projek, lepas tu anda terkial-kial nak cari manakah questionnaire yang akan anda gunakan untuk mengukur konstruk yang anda telah ataupun variable yang telah anda pilih. Okey ya. Contohnya dalam sains, dalam sains kan, dalam pendidikan sains kita tidak sangat mengukur anxiety. Kita mengukur adalah understanding of nature of science. Kita mengukur maybe higher order thinking skill. Kita mengukur maybe apa lagi? Maybe problem solving skill. Kita tak mengukur tak mengukur anxiety. Jadi bila anda rasa wah bagus ni kalau kita boleh ukur anxiety contohnya, maka anda pun dapati tidak ada lagi instrumen dalam sains, okey, hendak pula anda buat di sekolah rendah untuk mengukur anxiety dalam mempelajari STEM. Tak ada pula dalam STEM. So akhirnya anda kena nak bina questionnaire sendiri ke? Nak bina questionnaire bukan mudah. Okey. Tak boleh main cincai-cincai saja. Apatah lagi lah bila konstruknya tidak pernah ada, kajian tidak pernah dibuat lagi oleh orang lain. Dan ada sebab kenapa anxiety tidak diperlukan ataupun tidak dikaji, tidak diberikan fokus bagaimana dalam ESL umpamanya, dalam matematik umpamanya. Okey, namun kalau ia boleh di-adapt dengan adopt. Anda dapati ada satu questionnaire dalam physics, okey, tentang anxiety. Lepas tu anda nak buat kajian tentang kimia. Okey, di mana anda boleh buat adapted. Maka itu tidak satu masalah yang besar, cuma anda kena run reliability saja, okey, dan buat sedikit pilot test. Okey, kena faham beza adapt dengan adopt. Adopt tu anda ambil dan gunakan. Adapt anda menyesuaikan dengan apa yang anda nak cari menggunakan konstruk yang sama juga. Okey, ada kalanya konstruk itu berapa? Konstruk itu 5, anda nak pakai 4 saja. Maybe kajian tu di sekolah menengah tentang fizik, anda nak gunakan untuk sains sekolah rendah. Jadi ada satu elemen yang maybe tak sesuai sekolah rendah, anda boleh buang. Dan tapi kena check reliability-nya. Okey, dan kalau questionnaire itu telah establish, anda kena minta keizinan daripada tuan punya questionnaire untuk adapt ataupun adopt. Okey, so itu saja yang sempat saya berkongsi. Jangan sampai buat projek lepas tu ada hati nak buat questionnaire yang baru, nak develop questionnaire yang baru pula kan. Bukan tidak boleh, tidak ada masalah, tetapi sesuailah dengan anda punya masa
anda punya keperluan dan your moods. Kalau anda betul-betul nak buat research, terasa macam diri tu hebat sangat, kenapa tak ambil full research saja? Saya boleh ambil coursework pasal apa. Okey, itu saja yang sempat saya berkongsi. Nampaknya matahari ya. Saya nak tunggu sampai dulu kat depan tu. Baru nampak muka saya dengan clear. Ini matahari nampaknya di sebelah kanan ya. So saya sedang menuju ke UPM sekarang. Okey, saya harap ramai adik-adik yang nak belajar itu, okey, penekanan kepada novelty dan juga originality tetap ada. Okey, tetapi tidaklah ada perbezaan di antara master by coursework dengan master by full research. Ada ya, sebab master by full research tanggungjawab dia untuk menghabiskan menghabiskan coursework itu tidak banyak sebagaimana yang buat coursework. Okey, sebab itulah dia ada checks and balance dengan kredit yang adil supaya at the end of the day kedua-dua kumpulan ini berada pada taraf yang setara. Suatu sekumpulan mempunyai knowledge tentang teori, subject matter, satu lagi mempunyai kelebihan dari segi research. Okey, saya rasa itu saja. Dah sampai ke bawah pohon-pohonan di UPM. Mudah-mudahan ia dapat memberikan sedikit perkongsian pada pagi ini. Seperti biasa, I love you. Bye bye. Muah.